Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Yang di-Pertuan Agong menyeru rakyat Malaysia terus tunaikan solat hajat dan berdoa buat rakyat Palestin. Pada masa sama memohon agar bumi Palestin terus dipertahankan, khususnya Masjid Al-Aqsa. Baginda titahkan rakyat beri sumbangan mengikut kemampuan untuk ringankan beban rakyat Palestin selain zahirkan duka cita dengan penderitaan mereka. Henti layanan tidak seimbang dan hipokrit terhadap Palestin. Itu kesaan Perdana Menteri kepada masyarakat antarabangsa ketika berucap pada sidang kemuncak ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC di Riyadh. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa tidak boleh menutup mata terhadap kekejaman Zionis. Rakyat Palestin berhak mendapatkan semula tanah, kediaman dan harta mereka. Dalam pada itu, Malaysia dan Palestin sepakat usaha tuntas perlu bagi hentikan sebarang bentuk keganasan di Gaza. Perdana Menteri berkata kesepakatan itu disuarakan semasa perbualan telefon antara beliau dengan Presiden Palestin bagi membincangkan perkembangan terkini di Gaza. Kedua-dua pemimpin berharap semua pihak berusaha untuk pastikan bantuan kemanusiaan disalur segera kepada rakyat Palestin. Pada masa sama mengutuk sekeras-kerasnya serangan Zionis ke atas orang awam. Aktivis Gabungan Wanita Malaysia untuk Al-Quds dan Palestin dihantar nota bantahan kepada Kedutaan Amerika Syarikat. Antara tuntunannya, Israel perlu hentikan segera keganasan terhadap rakyat Palestin dan kepungan ke atas Gaza selain buka sekatan bantuan kemanusiaan. Surat itu ditandatangani 42 NGO dan 53 individu, ia termasuk menteri, ahli parlimen, tokoh masyarakat, aktivis dan pempengaruh. Lagi usaha bantu rakyat Palestin, 3 juta ringgit disasarkan menerusi terbitan Al-Quran Mushaf Palestin edisi khas berbahasa Inggeris. Timbalan Menteri Keuangan berkata usaha itu meliputi bantuan perubatan, makanan, pembinaan sekolah dan masjid. 30,000 cetakan dibuat dengan jualan RM100 senaskah. Kempen Peduli Palestin dilancar Kerajaan Negeri Sembilan untuk pupuk kesedaran masyarakat, hulurkan bantuan kepada umat Islam di Palestin. Menteri Besar menyasarkan kutipan RM1 juta untuk disalur melalui Pertubuhan Global Peace Mission. Sumbangan boleh dibuat menerusi tabung masjid atau secara terus ke akaun Peduli Palestin. Setakat ini lebih RM800,000 berjaya dikumpul melalui tabung amanah bawah kempen berkenaan. 3 maut termasuk kanak-kanak berumur 6 tahun selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki terbabas sebelum terjunam ke dalam danau. Kejadian berlaku di Jalan Kem Balak Pulau Ngau di Selangau, Sarawak. Menurut Ketua Polis Daerah Mukah, kenderaan terbabit hilang kawalan berikutan laluan licin. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. 2 beranak parah ditetak seorang lelaki di Kampung Pematang Badak, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan berkata serangan dilakukan suspek berusia 38 tahun menggunakan parang. Mangsa cedera di tangan, kepala serta beberapa bahagian badan. Siasatan mendapati kejadian mungkin bermotifkan dendam kerana suspek pernah dihentikan kerja oleh keluarga itu akibat dadah. 4 rumah kedai 2 tingkat di Georgetown, Pulau Pinang musnah dalam kebakaran semalam. Menurut Pegawai Operasi JBPM Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.23 malam. Kesemua premis tersebut musnah lebih 90%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. 7 kumpulan sindiket pecah rumah di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Sandakan dan Ranau berjaya ditumpaskan menerusi operasi Black Shadow pada Julai lalu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, 64 individu ditangkap terdiri 51 warga tempatan dan 13 warga asing. Modus operandi kumpulan tersebut menyasarkan rumah-rumah mewah. Seorang eksekutif teknologi maklumat di Kuching rugi kira-kira RM160,000 selepas dipedaya penipuan panggilan telefon. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, mangsa terima panggilan daripada individu tidak dikenali yang maklumkan dia terlibat sebar berita palsu mengenai COVID-19. Mangsa telah buat 4 transaksi wang. Mangsa sedar telah ditipu selepas semak status wang simpanan dan mendapati berlaku pindahan wang ke akaun pihak ketiga.
136 pendatang asing tanpa izin berjaya dicekup dalam satu tindakan operasi penguasaan di ibu negara. Operasi yang bermula pukul 1 pagi membabitkan penahanan warga Bangladesh, Nepal, Indonesia, Pakistan dan India. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh, kesemua tahanan ditempatkan di Depo Imigresen Semenyih, Selangor untuk siasatan lanjut. 2 buah kapal pengangkut ditahan kerana bersauh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur petang semalam. Pemangku pengarah APMM Zon Maritim Tanjung Sedili memaklumkan kedua-dua nakhoda kapal gagal kemuka sebarang dokumen kebenaran bersauh di perairan negara. Ini merupakan penahanan ke-6 bagi bulan ini, menjadikan keseluruhan 71 buah kapal ditahan sepanjang 2023 atas kesalahan sama di Johor Timur. 3 individu termasuk suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan pengubahan wang haram kira-kira RM250,000. Pasangan itu sebelum ini pernah didakwa menculik seorang lelaki Palestin tahun lalu. Sebutan semula kes pada 20 November depan. Seorang lelaki dihukum penjara 6 bulan dan denda RM2,500 oleh Mahkamah Magistrate Teluk Intan kerana memiliki bahan pornografi kanak-kanak. Dia didakwa memiliki 1 unit kad memori yang mengandungi 19,011 video dan gambar pornografi kanak-kanak. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 792. Pemandu lori berusia 29 tahun mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan merogol anak tirinya. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu ketika mangsa berusia 10 dan 11 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah kediaman dekat Kampung Bagan Buaya, Nibung Tebal pada 2018 dan 2019. Mahkamah benarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan. Di Kemaman, Terengganu pula, seorang pekerja am direman 7 hari selepas disyaki merogol anak perempuannya berusia 13 tahun. Ketua Polis Daerah Kemaman memaklumkan perbuatan tersebut dilakukan 2 minggu lalu. Ia terbongkar selepas anak sulung daripada 2 beradik itu mengadu kepada jirannya. Hasil pemeriksaan mengesahkan terdapat kecederaan pada kemaluan mangsa. Suspek ditahan petang semalam. Persediaan hadapi musim monsun Timur Laut, Selangor ambil langkah kurangkan kapasiti simpanan air di 7 empangan ke tahap 90%, kecuali bagi empangan Klang Gates ke tahap 85%. Ia bagi mengelak limpahan air empangan yang berpotensi menyebabkan banjir. Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri memaklumkan pelepasan air dilakukan secara berperingkat. Strategi itu telah dimulakan Lembaga Urus Air Selangor sejak pertengahan Ogos lepas. Tiada kenaikan harga ayam sehingga 70 sen di Melaka. KPDN Negeri juga setakat ini belum terima aduan rasmi berkaitan perkara itu. Pengarahnya turut menjelaskan pemantauan berterusan pegawai pemantau harga mendapati rata-rata peniaga menjual ayam dengan harga kawalan iaitu RM9.40. Bagaimanapun ada segelintir peniaga kenakan caj pemotongan ayam antara 30 sen hingga RM1 sekilogram dan ia merupakan pilihan kepada pengguna. 4,753 kompaun bernilai RM1.2 juta dikeluarkan sepanjang September lalu atas kesalahan merokok. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, 9,848 notis kesalahan dikeluarkan kepada premis melalui penguasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Bagi tindakan penguasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 pula, 2,566 kompaun bernilai RM1.28 juta telah dikeluarkan. Untuk kesalahan bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 pula, 176 premis telah diarah tutup. Malaysia cadangkan ASEAN dan GCC wujudkan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif. Ia penting untuk memajukan pertumbuhan progresif, inklusif dan lestari dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik. Menurut Perdana Menteri, ia akan menjadi perjanjian perdagangan bebas pertama antara ASEAN dan Timur Tengah. Indeks harga pengguna yang mengukur kadar inflasi di Malaysia terus mereda kepada 1.9% pada September 2023 berbanding 2% bulan sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan, keadaan itu didorong kenaikan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel sebanyak 4.4%. Kenaikan sederhana turut dicatat beberapa komponen lain termasuk kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan, kesihatan, pendidikan serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain.
Hasil kutipan cukai JKDM diunjur meningkat kepada 53.5 bilion ringgit tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan 1 berkata, ia susulan pertambahan hasil cukai sebanyak 1.5 bilion ringgit menerusi pelaksanaan sistem iPatuh serta 3 sistem baharu diperkenalkan. Pelaksanaan sistem digital dilihat mampu kurangkan ketirisan sekaligus dapat menambah hasil negara. Pekebun kecil getah bakal menikmati pendapatan tambahan sehingga RM350 sebulan tahun depan. Ini menerusi peningkatan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah kepada RM3 sekilogram bawah Belanjawan 2024. Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia berkata, kenaikan tersebut bakal memanfaatkan kira-kira 270,000 pekebun kecil seluruh negara. Kilang pembuatan kenderaan cekap tenaga EEV dan kenderaan elektrik EV pertama akan dibina di negara ini di Taman Perindustrian Highcom, Pegoh. Menurut Ketua Menteri Melaka, ia libatkan nilai pelaburan lebih RM100 juta dan dijangka tawar lebih 1,000 peluang pekerjaan. Selepas siap pada akhir tahun depan, kilang itu dijangka keluarkan hingga 30,000 kenderaan EEV dan EV setahun untuk fasa pertama. Negara-negara Arab dan Islam terus bersatu mengutuk kekejaman Israel mengebom kawasan hospital di Gaza. Israel memanggil balik diplomatnya dari Turki dan warganya diminta meninggalkan negara itu dengan segera sebagai langkah keselamatan. Hamas menuduh Israel mengebom hospital Al-Ahli dan Kementerian Kesihatan Gaza menyatakan angka kematian akibat serangan itu ialah 471 orang. Serangan terbaru rejim Zionis menyasarkan gereja tertua di Semenanjung Gaza lewat malam tadi. Sekurang-kurangnya 3 rakyat Palestin terbunuh dan beberapa lagi cedera. Serangan terbabit memusnahkan sebahagian besar gereja serta sebahagian bangunan di sebelahnya turut runtuh. Gereja Greek Orthodox St. Phosphorus terletak di kawasan kejiranan. Seorang juruvideo Reuters maut terkena serangan ketika membuat liputan di selatan Lubnan. Isam Abdullah merupakan kru di selatan Lubnan yang menyediakan isyarat video langsung berhampiran sempadan Lubnan dan kawasan dikuasai rejim Israel. Reuters dalam kenyataan berkata, mereka amat sedih terhadap pemergian Isam dan turut mengesahkan kematiannya. 2 lagi wartawan Reuters dan 2 wartawan Al Jazeera turut cedera akibat serangan sama. Rakyat Palestin yang meninggalkan rumah mereka kini berlindung di kemah-kemah di selatan Gaza yang didirikan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA di Khan Yunis. Serangan udara oleh tentera Israel menyebabkan lebih sejuta daripada 2.4 juta rakyat Palestin kehilangan tempat tinggal. Israel juga dijangka melancarkan serangan darat dalam tempoh terdekat ini. Truk-truk bantuan kini menunggu di lintasan sempadan Rafah, satu-satunya yang tidak dikawal oleh Israel untuk masuk dan keluar dari Gaza. Lebih 1,000 buah rumah membawa bantuan menunggu di sempadan Mesir. PBB menggesa bantuan segera dihantar kepada orang awam yang terkepung. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata, perlu ada akses kemanusiaan yang pantas dan tanpa halangan dihantar kepada rakyat Palestin. Pakej bantuan kemanusiaan terus tiba untuk rakyat Palestin di Gaza. Penghantaran bantuan dari Jordan, Turki dan Emirat Arab Bersatu sampai di lapangan terbang El Arish yang terletak 50 km dari barat Rafah. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut membawa bekalan perubatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan 300,000 orang. Mesir sendiri telah menghantar konvoi 100 truk pengangkut yang membawa 1,000 tan bantuan. Pihak berkuasa Pakistan tidak dibenar menangkap bekas Perdana Menteri Nawaz Sharif sekembalinya dia ke negara itu esok. Keputusan dibuat Mahkamah Tinggi ketika Republik itu bakal melaksana pilihan raya. Peguamnya berkata Sharif diarah hadir ke mahkamah minggu depan untuk mendapatkan lanjutan jaminan sementaranya. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.